Assalamualaikum kepada Dr. Sakinatul Ra'adiyah dan kawan-kawan. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Nazarul Amin bin Zulkifli, Faiz bin Muhammad Jamal, Muhammad Adik bin Zairi dan juga Muhammad Adam bin Zamri. Dalam video ini, kami akan membentangkan topik 4 CTU 554 yang bertajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional melalui Etika dan Peradaban. Topik ini membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia dan juga mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, subtopik pertama iaitu perpaduan matlamat diidamkan. Detik perpaduan adalah saat yang boleh dilihat berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara suasana yang sering dilihat menunjukkan muncul perpaduan adalah detik-detik ketika pergaulan di pasar, mengadakan majlis perkahwinan, tempat makan, sokongan dalam sukan, memberi bantuan ketika bencana, mengunjungi tempat percutian, menikmati cuti umum pelbagai perayaan, hadir menonton filem di pawagam dan sebagainya. Seterusnya, detik perbezaan. Detik perbezaan adalah perbezaan yang berlaku antara masyarakat dalam kehidupan seharian. Detik perbezaan dalam sambutan perayaan di Malaysia jelas kelihatan kerana sambutan perayaan selalunya mempunyai kaitan dengan kebudayaan agama setiap agama yang pelbagai. Namun, hal ini tidak boleh dilihat sebagai perbezaan yang akan menggugat perpaduan bangsa kerana setiap budaya dan agama mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Seterusnya, kesepaduan ialah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang capai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Apakah defisit sosial? Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza, bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Antara kegagalan yang harus kita hindari ialah krisis ekonomi, rasuah, kegagalan pembangunan, kenyataan berbaur perkauman dan takbir urus tidak berintegriti. Pengurusan defisit sosial ialah asas penyatu paduan wilayah Sabah, Sarawak dengan Semenanjung dan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Menurut Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, pelaksanaan usaha penyatu paduan memerlukan pembinaan tapak integrasi untuk setiap defisit sosial dan pelbagai isu yang terkandung dalamnya, tergantung pada keadaan empirikal. Defisit sosial yang mencetuskan perasaan tidak puas hati perlu ditangani dengan berkesan. Antaranya ialah isu berkaitan dengan Perjanjian Malaysia, peminggiran masyarakat peribumi, model politik dominan Malaya, campur tangan persekutuan dalam politik negeri dan jurang pembangunan. Penyatu paduan pula ialah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Usaha lain yang dapat direncana untuk memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia adalah dengan menyambut hari perayaan bersama-sama. Konsep ini sebenarnya telah pun diperkenalkan iaitu penganjuran rumah terbuka. Negara kita merupakan antara masyarakat yang banyak meraihkan perayaan sepanjang tahun daripada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, Deepavali, Waisak, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Hari Natal. Dengan penganjuran rumah terbuka, bangsa lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum yang menyambut perayaan tersebut boleh mempelajari dan menikmati hidangannya yang lazimnya dihidangkan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Pada masa yang sama, aktiviti kunjung mengunjungi semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Jelasnya penganjuran rumah terbuka dapat memupuk perpaduan antara kaum menerusi perayaan yang disambut.
Seterusnya, kajian yang kami lakukan dalam topik ini bertajuk Etika dalam Hubungan Antara Etnik di Malaysia. Aliran rasionalisasi yang melanda dunia Islam pada abad ke-21 telah memberi impak yang besar kepada perkembangan sains Islam. Selari dengan kebangkitan kajian logik Islam, kajian falsafah etika dalam Islam turut diketengahkan. Malah ia telah mendapat minat sebagai topik kajian dalam konteks masa kini dan kemodenan. Kerana hakikat bahawa etika adalah salah satu topik terpenting dalam bidang pengajian agama. Untuk menjamin kesinambungan kewujudan sebagai sebuah komuniti, peraturan, norma dan peraturan sosial perlu diterapkan dalam masyarakat sebagai alat mengawal roda hubungan antara anggota masyarakat. Selanjutnya, maksud etika ialah kajian tentang prinsip atau etika moral yang dipercayai oleh seseorang atau kumpulan. Ia juga berkaitan dengan tugas dan hasil bagaimana seseorang bertindak terhadap masyarakat. Manakala perpaduan adalah integrasi, tetapi integrasi itu sendiri adalah kesatuan yang utuh. Serta pertalian kekeluargaanlah yang akan menjadikan atau membentuk sesebuah masyarakat. Objektif kajian juga adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam penulisan sesuatu kajian. Hal ini kerana ia adalah untuk mengetahui sesuatu kajian itu dengan lebih luas dan mendalam. Antara objektif-objektif kajian yang telah kami dapati daripada tajuk yang telah diberikan ialah untuk mengkaji bagaimana hubungan antara etnik dapat mempengaruhi kesepaduan nasional di Malaysia, untuk mengenal pasti faktor kegemilangan kesepaduan etnik di Malaysia, dan yang terakhir, untuk mengenal pasti kesan-kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Metodologi kajian. Cara kumpulan kami membuat kajian adalah melalui penyiasatan kualitatif. Kami menganalisis dokumen yang merupakan pecahan kaedah pengumpulan data penyelidikan berdasarkan analisis kandungan yang merupakan penerangan objektif tentang mesej bertulis, lisan atau lukisan. Dalam erti kata lain, anda boleh mendengar, melihat atau mendapatkan bahagian mesej itu dengan merujuk kepada perkataan. Maknanya, imej, simbol, idea, subjek utama atau apa sahaja mesej yang dihantar dalam teks. Secara khususnya, kaedah kajian adalah berdasarkan analisis artikel jurnal. Faktor-faktor terjadinya hubungan antara etnik di Malaysia. Apabila orang berpindah ke Malaysia dari tempat lain, mereka membawa budaya mereka sendiri. Perkara ini berterusan sehingga British mengambil alih tanah Melayu. Jadi, Malaysia adalah sebuah masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak budaya, bahasa dan cara hidup yang berbeza kerana golongan ini. Kerana imperialisme barat dan penjajahan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, ramai orang dari negara lain telah berpindah ke tanah Melayu. Melalui penjajahan British, orang Cina dan India mula bekerja sebagai buruh yang membawa kepada masyarakat dengan orang dari pelbagai budaya. Terdapat 84 bahasa pertuturan yang berbeza kerana terdapat pelbagai kaum dan suku kaum. Ini menunjukkan bahawa hakikat bahawa penduduk berbilang kaum tinggal di Melaka telah membantu mereka bekerjasama dalam cara budaya dan ekonomi. Mereka dapat hidup dengan aman kerana rakyat berbilang kaum setia kepada kerajaan dan melakukan apa yang disuruh. Seterusnya, kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Malaysia telah berusaha memajukan negara sejak merdeka pada 1957. Sejak itu, isu pemodenan dan hubungan etnik tidak pernah surut. Dalam kes ini, matlamat akhir setiap dasar dan projek mestilah untuk membawa rakyat berbilang kaum bersama-sama. Nampaknya seperti peraturan penting bahawa setiap projek pembangunan mesti merangkumi orang dari semua latar belakang yang berbeza. Apakah yang dimaksudkan untuk menjadi lebih moden? Syamsul Amri mengatakan bahawa pemodenan boleh diterjemahkan sebagai proses perubahan atau transformasi dalam semua bahagian masyarakat, dan ia adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh semua bangsa atau negara. Sebenarnya, pemodenan di Malaysia mempunyai banyak kaitan dengan bagaimana sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik dan kaum dipanggil Malaysia. Dalam hal ini, projek pemodenan di Malaysia mempunyai dua bahagian utama, bahagian ekonomi dan bahagian politik. Kesemua bahagian ini bertujuan untuk menyatukan rakyat berbilang kaum dan mewujudkan kenegaraan melalui integrasi nasional.
Jadi, slogan seperti satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan satu negara sering dilaungkan sebagai penggerak di sebalik semua usaha integrasi nasional. Baiklah. Seterusnya, kepentingan kesepaduan dalam hubungan antara etnik di Malaysia. Kesepaduan sosial ialah fenomena sosial yang menyebabkan orang ramai bekerjasama dalam projek dan aktiviti yang berbeza untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Ia menunjukkan keadaan yang aman, stabil dan sejahtera dalam masyarakat majmuk kerana wujud kesepakatan sosial ataupun social bonding yang kukuh yang telah dibina sejak sekian lama melalui interaksi aktif dan jaringan serta pertukaran hubungan positif antara semua pihak. Kesepaduan sosial ialah cara penting untuk mengetahui sama ada sesebuah komuniti itu selamat dan bergaul dengan baik. Ia mesti ada untuk kestabilan dalam apa jua keadaan yang boleh membawa kepada konflik agama atau etnik. Kesepaduan sosial dalam konteks hubungan antara agama adalah matlamat yang sangat penting kerana negara masih mempunyai banyak masalah yang memerlukan kematangan dan kesanggupan bertolak ansur sebagai jalan penyelesaian. Ini akan membantu mengekalkan semangat perpaduan. Malah keadaan seperti ini membolehkan orang ramai mengetepikan perbezaan mereka dan bekerjasama. Pemerhatian secara partisipatif menunjukkan masyarakat orang asli dalam pedalaman Sabah sebenarnya bertolak ansur dan cenderung untuk bergaul mesra dengan penganut agama lain. Dapatan kajian yang seterusnya ialah etika yang perlu diperhatikan. Malaysia adalah sebuah negara yang unik dengan pelbagai budaya, agama dan kumpulan etnik. Masyarakat Islam bukan salah satunya yang menghayati nilai-nilai murni. Malah masyarakat Cina meletakkan banyak berat pada bahagian kepercayaan yang boleh membawa kebahagiaan, kekayaan dan kesejahteraan. Kebanyakan mereka mementingkan idea kebaikan dari segi akhlak. Ini jelas daripada falsafah Confucianism, iaitu agama berteraskan nasionalisme yang berunsurkan keagamaan. Buku Intellect sebagai contoh bercakap tentang cara hidup dengan nilai dan apa yang dimaksudkan dengan bermoral. Sedangkan keluarga mempunyai unit asas dan penting dalam budaya India. Masyarakat India mempunyai sistem kekeluargaan yang yang dipikirkan membentuk kepribadian dan identiti manusia supaya mereka boleh bertindak mengikut cara yang selaras dengan pegangan agama mereka. Pendek kata, mana-mana kaum di negara ini, sama ada Cina, India atau Melayu, membawa persoalan akhlak dan nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum, apatah lagi dalam usaha mencapai wawasan 2020. Dengan cara ini adalah penting untuk memberi perhatian kepada cara kehidupan berbilang etnik digunakan supaya keharmonian dan perpaduan dapat dicapai. Berikut adalah beberapa cara untuk bertindak secara moral apabila berhadapan dengan orang yang berlainan kaum. Yang pertama, budaya ziarah menziarahi. Yang kedua, mengambil berat. Yang ketiga, menghormati. Yang keempat, hak kerajinan. Dan yang terakhir adalah kemesraan komunikasi. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, di dalam sesebuah negara yang mempunyai banyak kumpulan yang berbeza, persoalan perpaduan dan muafakat adalah sangat penting kerana perpaduan adalah bahagian utama kemajuan dan kestabilan dalam bidang seperti politik, masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Agama merupakan bahagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia di muka bumi kerana ia melibatkan bahagian-bahagian akidah yang membentuk cara manusia menjalani kehidupan mereka secara keseluruhan. Agama juga sentiasa mendorong manusia untuk melakukan perkara yang baik. Jadi, Islam amat menitik beratkan hubungan baik dan bersaudara dengan sesama Islam. Silaturahim merupakan perkara penting yang perlu dipegang oleh umat Islam agar dapat bergaul sesama mereka dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini datang dari peringatan
yang Rasulullah SAW berikan kepada umat Islam dalam sebuah hadis, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajar bahawa umat Islam hendaklah mempunyai hubungan yang baik dengan orang yang berlainan agama, bangsa, kaum dan keturunan. Walaupun terdapat perbezaan yang jelas, masih ada nilai untuk menjadi manusia. Perkara yang paling penting ialah memahami dan menghormati antara satu sama lain. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.